Tapi rakan-rakan pejabat yang ada di sekitarnya, memang pengotor. Tengok tu, kesian Ahmad. Pada suatu hari, dunia kita dilanda wabak pandemik COVID-19. Kita terpaksa hidup dalam norma baharu. Kerajaan juga sarankan supaya semua rakyat Malaysia mematuhi SOP dan menjaga kebersihan kendiri. Rakan-rakan Ahmad ketakutan dan mereka minta Ahmad mendidik tentang kebersihan. Kini, rakan-rakan Ahmad sudah pandai menjaga kebersihan dan patuh pada SOP. Walaupun semua sudah jaga kebersihan, tapi Ahmad tetap juga pegang takhta sang bersih. Bagi pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan seluruh warga kementerian mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-75. Semoga RTM terus unggul. Itu sudah suratan takdir. Aku tak marah. Tapi kau telah menemui sesuatu yang berharga. Berharga? Apa yang berharga, Pak Guru? Kau jumpa keris warisan yang tiada tolok bandingannya. Keris Taming Sari. Kau bertahan sedikit. Daun ni akan mengeluarkan bisa hirisan keris itu. Aku kena rawat kau cepat. Kejap lagi utusan Siam akan datang. Ada apa dengan utusan Siam sampai kemari? Itulah kelebihan jika kita ada pangkat dan kuasa. Orang yang jauh pun boleh membantu kita. Kita minta bantuan dengan orang jauh ni berbaloi ke? Kalau difikirkan, memang tidak berbaloi. Tetapi kita bergerak seperti satu pasukan. Tugasan yang kita nak buat mesti menguntungkan kedua-dua pihak. Macam Pak Guru berhendakkan keris yang jaguh bawa. Manakala utusan Siam tersebut mencari kawan jaguh bernama Aryan. Jadi dia buat dua kerja dalam satu masa. Yang menguntungkan aku tak perlu bergadai nyawa. Kalau dia menang, dia bawa keris Taming Sari padaku. Kalau dia kalah, aku tak rugi apa-apa. Dunia ni kalau kita tak pijak orang, orang akan pijak kita. Percayalah. Siapa utusan Siam tu? Mesti hebat orangnya kan? Orangnya hebat juga. Kalau diikutkan, dia waris kepada Raja Bersiung di Kedah. Kerana gagal mendapatkan tahta kerajaan Kedah, dia menuntut ilmu saka dan menyuruh makhluk yang merasuk moyangnya dahulu ke dalam sebuah topeng yang dipakainya. Jadi, kalau begitu, kelemahan dan kelebihannya bergantung pada topengnya lah. Pada mulanya aku berfikiran begitu. Tapi sebenarnya tidak.
Bila saka yang diwarisi itu bersebati dalam dirinya, tak ada siapa yang tahu cara bagaimana nak tewaskannya, melainkan saka itu keluar dari tubuh badannya. Tu mesti dia yang datang. Siapa tu? Akulah, Siung. Datang tepat pada waktunya. Masuklah. Duduklah. Buat macam rumah sendiri. Baru balik dari India ni, tak ada bawa buah tangan untuk kita ke? Macam mana mesyuarat hari tu? Aku dengar kecoh juga. Oleh-oleh apa kebendanya? Kena marah lagi adalah. Ni sahabat kau lah, orang kaya Paguh dan Manyam. Boleh pula bertekak masa mesyuarat pertemuan tu. Tuan Dagama punya marah sampai menembak. Nasib baik tak ada yang mati. Dah lah masalah tak selesai. Kita pula yang kena cari orang Manyam yang hilang tu. Baru-baru ni, aku balik ke kawasan perlindungan aku. Aku diusir oleh Sultan Negeri Patani kerana bersetongkol dengan Portugis. Ini mesti gara-gara orang Manyam tu. Orang-orangku seperti Tok Dalang dan Mek Senah memang tak boleh diharap langsung. Mereka tu pembelot. Semua ni kerana hasutan orang Manyam bernama Aryan tu. Itulah tujuan aku datang kemari. Aku rasa kaulah orang yang pertama yang dapat menjejakinya dari hasil risikan orang kanan aku. Dia pun hampir tertewas kerana mereka bergabung tenaga bila berlawan. Tetapi setiap maklumat ada harganya. Itu aku faham. Nyatakan berapa saja upahnya, aku sanggup beri pada kau. Ini bukan hanya tugas, tetapi maruah aku sebagai waris kerajaan Kedah. Aku diusir oleh Sultan Patani begitu je. Inilah masanya untuk aku tebus maruahku. Dan seterusnya, membunuh pemberi maklumat tentang kegiatan kita untuk menjatuhkan Melaka. Aku tak mahukan wang ganjaran. Cuma aku mahu kau lakukan sesuatu untukku. Bak kata pepatah, sambil menyelam, sambil minum air. Jika kau berjaya menangkap Aryan, salah seorang rakannya bernama Jago. Padanya ada sebilah keris lama dan aku mahu kau rampas keris itu. Berikan padaku. Itu saja. Aku ingat kau minta apa tadi. Tak apa. Lagi banyak tugasan, lagi bagus. Aku sukakan cabaran. Sekarang, aku mahu tahu di mana mereka berada. Kalau tak silap kiraan aku, mereka sekarang ni berada dekat penempatan orang asli berhampiran dengan Paguh. Boleh tahan jauhnya. Tapi tak apa. Dengan hikmat siluman aku ni, pasti aku akan sampai secepat mungkin. Jadi, berapa orang yang kau perlukan untuk mengikut kau? Tak apa. Aku seorang pun dah cukup. Tapi, kalau kau nak bagi, apa salahnya? Dalam 3 orang cukuplah. 3 orang saja? Cukupkah? Kalau nak lebih, aku boleh kerahkan orang-orangku. Cukup. Tahulah aku meramaikannya. 3 orang tu pun dah cukup banyak. Bila kau nak bertolak? Kalau boleh secepat mungkin. Malam ni kau sediakan orang, malam ni juga aku tolak. Tapi ingat, orang yang kau beri tu belum tentu akan kembali. Kerana aku tak jamin nyawanya panjang. Aku tak tahu nak buat macam mana. Aku tak sampai hati nak lukakan perasaan putera kencana. Aku minta maaf banyak-banyak. Kau tak perlu terburu-buru. Kalau kau nak kahwin pun, tunggulah kita selesaikan tugas kita ni. Itu aku faham. Tapi kali ini aku benar-benar sudah jatuh cinta. Aku tak rela berpisah dengannya. Sepatutnya kamu berdua tumpang gembira dengan berita ini. Lupakan aku. Terima saja tawaran putera kencana menghantarkan tenteranya bagi menggantikan aku. Itu lebih baik. Sebelum tu, aku nak kau makan sirih ni. Untuk apa aku nak makan sirih ni? Sirih ni bukan apa. Aku buat khas untuk kau, supaya kau dapat tenangkan fikiran.
Dan ia akan memberati keputusan kau. Makanlah demi kebahagiaan kau. Kami sahabatmu hanya tumpang gembira atas keputusanmu. Terima kasih Jago, Aryan. Aku menghargainya. Aku tak akan lupakan kamu berdua. Jumpa lagi ya. Sebelum kami beredar, kalau kau nak jumpa kami ada di bilik tetamu. Baiklah, aku akan jumpa kalian di sana ya. Jaga diri baik-baik. Terima kasih. Sebabnya dia tak ikut kita balik lah. Janganlah melenting. Kita pergi jauh sikit. Aku ceritakan kat kau perkara sebenarnya. Ini orang yang aku janji nak beri pada kau. Yang tepi sekali Jintan, Arwan dan Jongos. Nah, kau ambil tali ni. Ikat mereka. Kau nak buat apa ikat mereka? Bukankah mereka ikut kau? Kalau ikat, macam mana nak ikut? Kau jangan banyak tanyalah. Buat apa yang aku suruh. Aku nak beri hikmat siluman. Kalau aku saja yang laju, diorang terhege-hege, tak guna juga. Nak ikat macam mana ni? Seorang-seorang atau 3 sekaligus? Ikat 3-3 sekali. Ketat-ketat tau. Biar lepas diorang dapat kuasa, diorang buka sendiri. Apa ni tuan? Kami tak sedap hatilah. Kau jangan takutlah. Kita nak dapat kuasa percuma ni. Ikut sajalah. Baiklah. Sekarang masanya untuk aku berikan kuasa siluman. Sakit sekejap je. Tahan ya. Tolong! Kau buat apa ni, Siong? Kenapa kau isap darah mereka? Kau jangan terkejut. Inilah cara yang aku alihkan kuasa siluman. Pertama, mereka kena mati dahulu. Masa ni, bekas gigitan tadi akan menyerap dalam tubuh mereka. Nah, lihat saja mereka. Mereka seolah-olah hidup kembali. Tapi dengan kuasa siluman yang tiada tolok bandingnya. Dan mereka akan membawa wabak yang sentiasa hanguskan darah. Kan aku dah cakap, 3 ini cukup untuk tambahkan orang lagi. Apabila mereka jumpa mangsa, mereka akan menggigit. Dan dari gigitan itulah akan menjadi lagi pengikut aku dan bertambah ramai. Sudah, mari kita akan balik secepat mungkin. Maju! Aku tak sangka begitu hebat Siong ni rupanya. Tak sia-sia aku menghantarnya. Kau nak cerita apa tadi? Ceritalah. Masa lepas bertarung tadi, aku berjumpa dengan pendeta. Lalu aku ceritakan masalah yang melanda. Habis, apa reaksi dia? Dia memberikan sirih jampi. Sirih itu pernah digunakan oleh Laksamana Hang Tuah untuk membawa Tun Teja lari mengikutnya. Dan dengan sirih itu juga, Tun Teja dapat melupakan Laksamana Hang Tuah. Habis tu, kalau tak berkesan, macam mana? Aku yakin pasti berkesan. Aku risau juga kalau dia tak nak makan tadi. Kalau tak jadi, aku tak tahulah. Itu saja usaha yang aku boleh lakukan. Aku rasa macam tak berkesan sahaja. Marilah Jago, kita beredar dari sini. Akulah. Sayang juga kau orang pada aku ya. Yin! Cepat, kita mesti pergi sekarang. Aku baru sahaja tinggalkan surat kepada Putera Kencana kerana terpaksa menangguhkan perkahwinan kami. Aku tak sanggup berdepan dengannya. Ke hadapan kekandaku Putera Kencana.
Semasa Kekanda menatap Wahka ini, Adinda pun telah pergi dari sini. Maafkan Adinda kerana menangguhkan perkahwinan ini. Bukan Adinda tidak mahu, tetapi Adinda berasa sayang jika Adinda tidak melaksanakan tugas Adinda ke Melaka. Bagi Adinda, kedua-duanya penting. Tapi Adinda tak boleh memilih kedua-duanya. Adinda harap Kekanda bersabar dan boleh menunggu Adinda sehingga tugas Adinda selesai. Kadam! Ampunkan Patik. Putera Mahkota panggil Patik. Kumpulkan tentera berkuda. Pakal isteri Beta dilarikan orang. Perintah dijunjung Putera Mahkota. Patik pergi segera. Ya Allah! Satu bala tentera datang. Kejar mereka. Jangan bagi mereka seberang jambatan. Beta mahu mencabar Jago. Jika Jago menang, dia boleh bawa Main pergi. Tapi kalau Beta menang, Main tinggal di sini dan kamu berdua boleh pergi. Patik tak mahu beradu tenaga kerana yang menang jadi abu dan kalah menjadi arang. Semua ini sia-sia belaka. Kita boleh selesaikan dengan baik. Sudah, jangan banyak berdalih lagi. Buktikan kejantanan kau. Kalau kau benar-benar anak jantan. Tolonglah, jangan kerana-ku kamu berdua bergaduh. Akulah punca segala perbalahan ini. Biar aku yang tentukan hala tuju hidupku. Kanda, dengarlah rayuan Adinda. Janganlah dikeruhkan keadaan ini. Jika Kekanda mencinta Adinda, tolonglah Adinda kali ini. Adinda tak minta banyak perkara. Tolong tangguhkan sekejap saja demi kepentingan negeri Melaka. Maafkan Kekanda. Bukan Kekanda hendak menghalang Adinda. Tetapi takut Adinda pergi takkan kembali. Adinda minta maaf kerana hal ini berlaku terlalu cepat. Tapi Adinda minta supaya Kanda beri kelonggaran pada Adinda untuk membuat keputusan. Dinda, percaya suatu hari nanti kita akan bertemu kembali kecuali ajal maut menjemput kita. Maukah Adinda berjanji pada Kekanda yang Adinda akan pulang kembali setelah selesai tugas Adinda? Kekanda pun berjanji akan setia menunggu Adinda. 100 tahun lagi pun sanggup Kanda tunggu. Ini kan pula beberapa purnama saja. Kamu berdua tak perlu berbalah kerana kamu adalah anak-anak muridku yang terbaik. Pak Guru? Apa? Dia ni guru kau? Pak Guru tak sangka dengan pertemuan yang tak diduga ini. Kamu adalah orang baik-baik. Tapi sengketa adalah punca perbalahan. Tak kira kaum ataupun jenis, manusia atau bunia. Kerana Allah banyak kali berfirman dalam Al-Quran bahawa syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Maka kewujudan syaitan itu adalah nyata dengan perbuatan kita sendiri. Mereka hanya berbisik dan kita yang laksanakan. Maka sesiapa yang menjadi hamba pada syaitan itu termasuk dalam orang-orang yang rugi. Maafkan Kanda, Jago. Tak sangka Jago adalah adik seperguruan Kekanda. Dinda pun begitu kerana berlaku kasar pada Kekanda pada awalnya. Satu saja pinta Kekanda pada Adinda. Katakanlah Kekanda, Adinda akan laksanakan jika terdaya. Tolong tengok-tengokkan kekasih hati Kekanda semasa kembara Adinda ke Melaka nanti. Oh, perkara ni jangan Kanda risau. Adinda dan Aryan memang pengawal pada bakal puteri bunian ini. Hish, ada-adalah kau ni, Jago. Sebelum Adinda pergi, Kekanda ingin memberi sesuatu pada Adinda. Apa dia, Kekanda? Terimalah kuntuman bunga ini. Jika ada apa kesusahan, serulah nama Kekanda. Kekanda pasti datang. Masa untuk Adinda berangkat. Minta doakan keselamatan Adinda. Jumpa lagi. Tak mengapa, Adinda. Pergilah berjuang demi negeri Melaka tercinta.
Kanda akan sentiasa memberi sokongan dan dorongan. Sampai jumpa lagi. Masih terlalu awal nak pulang. Malam masih muda. Mari ikut kami. Siapa kamu semua? Entah. Kenapa tidak? Tahu-tahu nak ajak kami ke mana pun aku pun tak tahu. Baik. Kamu bertiga. Berkenan. Diorang ni bukan manusia. Tolong, jangan apa-apakan kami. Aku takut malam. Matilah kita. Inilah habuan pertama kau orang malam ni. Tok, ada bau sesuatu tak? Tak ada pula. Bau apa tu? Bau darah, Tok. Kuat sangat ni. Pelik juga. Kami tak bau apa-apa. Ini mesti kamu dapat firasat atau alamat. Baik kamu gunakan ilmu gaib untuk kenal pasti apa yang berlaku sebenarnya. Tok juga akan cuba berinteraksi dengan semangat pokok kalau dapat apa-apa petunjuk. Baik, Tok. Saya akan cuba. Kita dalam bahaya. Kita mesti bersiap sedia. Inilah ancaman yang paling besar melanda kampung ini. Kenapa? Apa yang kalian nampak? Tok Guru terbaru ke Sumat menghantar seorang yang bernama Siong. Juga memburu kau, Aryan. Dia bukan calon-calon orang kerana telah memberikan wabak pada sesiapa yang digigitnya. Menjadi seolah-olah mayat hidup yang kehausan darah. Mereka semua dalam perjalanan ke sini. Buntik, kumpulkan orang kampung semua. Mana-mana yang ada anak kecil, orang perempuan dan orang tua, semua pergi sembunyi ke rumah pokok yang tinggi. Yang laki-laki hanya berkawal dengan senjata di kawasan kampung ini. Aku, Jago, Aryan dan Tok Muara akan ke kawasan tepi hutan untuk sambut kedatangan mereka. Mayen pula jaga rumah pokok tinggi tersebut, ya. Baik, Tok. Berhenti. Aku dapat rasakan yang mereka sedang menantikan kedatangan kita. Kalian suruh tunggu sekarang. Kalau aku suruh serang, baru kalian serang. Faham? Mari. Itu pun mereka. Wah. Aku mahukan dua orang tu. Tok Batin, tak payah nak menyibuk urusan aku. Aku tak benarkan. Kau yang datang kacau orang kampung. Kenapa aku nak ikut cakap kau? Kerana aku dan orang-orangku tak mahu gunakan kekerasan. Kalau tidak, aku akan hantar orang aku jemput mereka ke sini. Kalau berani, marilah. Tangkap lelaki India dan Melayu itu. Bawa kemari. Tok Muara, sekarang. Apa? Tok Muara pun ada? Patah balik. Dia satu perangkap. Kami tak boleh bergerak. Macam mana ni? Suatu permulaan yang memerangsangkan. Mengikut aku bolehlah kau orang anaya. Baiklah, aku tak nak buang masa lagi. Aryan, mari ikut aku. Yang lain,
kamu boleh hisap darah. Nak bawa aku? Marilah. Kalahkan aku dahulu. Kau takkan terlepas kali ini. Ha! Aku mesti mencari kelemahan mereka. Badannya keras macam batu. Kau jangan lupa, penumbukku juga seperti batu. Jangan main-mainan budak-budak, boleh tak?